Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan dunia pada hari ini menjadikan gadget sebagai suatu keperluan dalam semua lapisan masyarakat, tidak mengira umur dan juga bangsa. Hal ini demikian kerana gadget merupakan antara sumber di mana kita dapat memperoleh maklumat-maklumat yang penting, isu-isu dan juga komunikasi antara individu. Namun, apakah itu gadget? Menurut Salma Omar dan Malisa Latif, gadget adalah sebuah objek atau alat elektronik kecil yang memiliki fungsi yang khusus. Antara contoh gadget ialah seperti telefon bimbit, telefon pintar, tablet, iPods dan pelbagai lagi. Menurut Beauty et al., fungsi gadget adalah bagi menyediakan medium sosial untuk dicapai oleh penggunanya dengan mudah. Sekarang kita lihat pula siapakah yang digelar sebagai kanak-kanak. Kanak-kanak pula didefinisikan sebagai seseorang yang berumur di bawah 18 tahun seperti yang termaktub dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001. Menurut Jane Piaget, kanak-kanak mempunyai 4 tahap perkembangan. Sekejap, mari kita berkenalan dengan Jane Piaget terlebih dahulu. Siapakah itu Jane Piaget? Jane Piaget merupakan seorang pakar psikologi kanak-kanak yang berasal dari Switzerland. Beliau telah melakukan pelbagai kajian tentang kanak-kanak dan antara kajian yang diguna pakai oleh masyarakat sehingga hari ini ialah berkenaan dengan teori yang dilakukan oleh Jane Piaget berkenaan dengan perkembangan kanak-kanak. Baiklah, 4 tahap perkembangan kanak-kanak yang dinyatakan dalam teori Jane Piaget iaitu yang pertama, tahap sensori motor, yang kedua, tahap praoperasi, yang ketiga iaitu tahap operasi konkret dan yang keempat iaitu tahap operasi formal. Seterusnya ialah kesan positif penggunaan gadget terhadap daya tumpuan pembelajaran kanak-kanak. Antaranya ialah membantu para guru dalam menarik minat pelajar untuk fokus kepada pembelajaran dalam bilik darjah. Hal ini kerana gadget mengandungi gambaran yang jelas dan warna-warni yang membuatkan kanak-kanak lebih tertarik. Pelbagai cara yang boleh menarik minatnya antaranya ialah para guru atau pendidik boleh menggunakan peluang ini untuk menyiarkan gambar atau video beserta lagu seperti gambar dan video mengenal huruf, mengenal bentuk, membaca perkataan dan sebagainya. Dengan cara ini, proses pembelajaran dalam kelas akan lebih aktif dan mewujudkan suasana yang lebih seronok. Seterusnya ialah membantu perkembangan kognitif kanak-kanak sekiranya gadget digunakan dengan cara yang betul. Terdapat 4 tahap perkembangan kognitif kanak-kanak dalam usia muda. Antaranya ialah tahap sensori motor, tahap praoperasi, tahap operasi konkret dan tahap operasi formal. Dalam hal ini, ibu bapa atau guru boleh membenarkan mereka menggunakan gadget pada tahap yang sesuai mengikut tahap kefahaman dan keupayaan mereka. Contohnya pada peringkat operasi formal kanak-kanak iaitu sekitar usia 12 tahun dan ke atas. Kanak-kanak akan lebih memahami setiap maksud dan penyampaian yang disampaikan oleh bahan pada gadget tersebut. Kesan positif seterusnya ialah peningkatan daya kreativiti dan imajinasi kanak-kanak. Penggunaan gadget yang mempamerkan gambaran yang jelas daripada pelbagai warna, bunyi dan gambar dapat memberikan kanak-kanak tindak balas yang baik. Ia juga dapat memperkukuhkan penguasaan bahasa kanak-kanak. Juga dapat dilihat pada hari ini, kebanyakan gadget lebih menggunakan bahasa Inggeris berbanding bahasa Melayu. Sekiranya kanak-kanak menggunakan gadget, kanak-kanak akan mencari tahu setiap maksud perkataan bahasa Inggeris itu untuk mereka menggunakannya. Hal ini dapat menambah kosakata mereka sekaligus dapat menyusun perkataan dan membolehkan mereka belajar. Okey, seterusnya adalah kesan negatif penggunaan gadget yang berlebihan kepada kanak-kanak. Yang pertama adalah masalah penglihatan. Kanak-kanak yang menggunakan gadget secara berlebihan ini akan berisiko untuk mendapat rabun, sakit mata, mata lesu dan sebagainya. Hal ini kerana perkara ini akan menjejaskan pembelajaran mereka akibat mereka tidak dapat melihat dengan jelas ketika guru sedang mengajar. Okey, kesan yang kedua adalah kualiti tidur mereka akan terganggu. Ini juga merupakan salah satu punca pembelajaran kanak-kanak tersebut semakin merosot kerana mereka kurang rehat di waktu malam akibat mereka bermain gadget. Kanak-kanak juga akan menjadi cepat letih dan memilih untuk tidur di dalam kelas. Okey, kesan yang ketiga adalah hilang fokus. Kanak-kanak akan jadi cepat bosan dan hilang fokus untuk belajar. Hal ini kerana otak mereka menjadi tidak cergas dan daya tumpuan mereka semakin berkurang.
Okey, kesan yang keempat adalah kanak-kanak cenderung untuk tidak fasih dalam bertutur. Ketagihan bermain gadget menjadikan mereka kurang bergaul dengan kanak-kanak seusia mereka dan kurang bergaul dengan ibu bapa. Saya akan terangkan slide yang seterusnya, iaitu sambungan kepada kesan negatif penggunaan gadget yang berlebihan kepada kanak-kanak. Kesan negatif yang lain adalah malas belajar. Kanak-kanak akan menjadi lebih leka dan lalai dengan telefon pintar yang diberikan sehingga timbul rasa malas dalam diri mereka. Sekaligus ini akan membuatkan mereka merosot dalam pelajaran mereka. Selain itu, sikap tantrum atau kuat memberontak akan wujud dalam diri kanak-kanak. Kanak-kanak akan memberontak apabila tidak diberikan telefon pintar. Di samping itu, kesan negatif yang lain adalah kanak-kanak akan mengalami masalah postur badan. Bermain gadget secara berlebihan atau terlalu lama akan menyebabkan kanak-kanak mengalami masalah sakit belakang atau masalah lain yang berkaitan dengan otot mereka. Akhir sekali, kanak-kanak akan kurang menikmati alam semula jadi. Hal ini kerana kanak-kanak lebih gemar bermain telefon pintar di dalam rumah sehingga kurang mendapat vitamin D yang boleh diperolehi daripada cahaya matahari. Baiklah, saya akan sambung perbentangan iaitu kesan positif dan kesan negatif penggunaan gadget pada kanak-kanak autism. Baiklah, kita pergi kepada kesan positif, iaitu yang pertama, ia dapat membantu perkembangan kognitif seperti kemahiran berfikir, mendengar, mengira, mengingat dan berkomunikasi. Yang kedua, ia dapat membantu mereka dari segi mengenal pasti perbezaan dan persamaan objek berdasarkan warna, bentuk, saiz dan sebagainya. Yang ketiga, ia dapat meningkatkan daya ingatan yang baik kepada mereka. Seterusnya, kita akan pergi kepada kesan negatif penggunaan gadget pada kanak-kanak autism. Yang pertama, ia dapat mempengaruhi perkembangan kemahiran motor yang halus seperti mempunyai masalah koordinasi mata, tangan dan lain-lain. Yang kedua, ia mempunyai penguasaan yang lemah terhadap aktiviti fizikal seperti melompat, menyambut bola dan lain-lain.